Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Gubi. Anda bersama saya, Ekram. Untuk menjadi seorang raja memerlukan seseorang tu memikul satu tanggungjawab yang sangat-sangat berat. Sekarang bayangkan, macam mana kalau seseorang tu berumur 19 tahun, 14 tahun ataupun 6 tahun dipaksa ataupun terpaksa menjadi raja disebabkan raja sebelum ini digulingkan ataupun telah mangkat. Mereka terpaksa untuk memerintah dan membuat keputusan menjaga jutaan rakyat. Setiap keputusan mereka ni sama ada akan membina ataupun meruntuhkan sesebuah empayar. Ada raja muda yang memerintah berjaya menjadikan empayar yang diperintah sebagai antara empayar hebat di dunia. Ada juga raja muda yang kisahnya berakhir dengan tragis dan dia tidak dapat mengekalkan kedudukannya. Ini adalah 5 raja paling muda di dunia. 5 raja dan sultan yang paling muda di dunia. 5. Sultan Muhammad Al-Fatih berumur 19 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah antara sultan muda yang memerintah Empayar Ottoman selama 31 tahun. Terkenal sebagai seorang sultan yang bijak di dalam bidang kejuruteraan, sains dan matematik. Bukan itu sahaja, dia juga fasih di dalam 6 bahasa. Seorang sultan yang bercita-cita besar mahu menaklukki kota Konstantinopel yang pada waktu itu di bawah pemerintahan satu lagi empayar hebat, iaitu Empayar Byzantine. Dia dilahirkan pada tahun 1432 di kota Erdin, Turki. Bayangkan pada tahun 1444, hanya berumur 19 tahun, dia sudah menaiki takhta menjadi pemerintah Empayar Ottoman. Namun begitu, pemerintahan pertamanya ini hanya bertahan selama 2 tahun sehingga tahun 1446 disebabkan tekanan dari penasihat diraja yang berpendapat Sultan Muhammad Al-Fatih terlalu muda dan terlalu bersikap agresif dan dia belum lagi bersedia menjadi sultan sepenuhnya. Dengan itu, ayahandanya iaitu Sultan Murad II memutuskan untuk sekali lagi kembali menjadi sultan pada tahun 1446 sehinggalah Sultan Murad II meninggal dunia pada tahun 1451. Pada tahun ini, Sultan Muhammad Al-Fatih sekali lagi menaiki takhta dan terus memerintah di fasa pemerintahan keduanya. Inilah yang meletakkan dia di antara sultan paling dikagumi pada zaman silam dahulu. Kali ini, dia berhasrat untuk menguatkan lagi sistem ketenteraan Empayar Ottoman di mana pelbagai jenis senjata yang canggih dibangunkan, termasuklah pembuatan meriam gergasi yang pertama untuk tentera Ottoman dan juga pemantapan strategi peperangan seperti pembinaan kubu yang lebih kebal dan strategi serangan yang lebih mantap. Antara kejayaan yang paling signifikan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ialah bila tentera Ottoman berjaya menaklukki kota Konstantinopel. Namun begitu, pada tahun 1481, ketika dia di dalam perjalanan ke Maltepe, Istanbul, dia dikatakan tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ada spekulasi yang mengatakan kematian Sultan Muhammad Al-Fatih sebenarnya bukan kematian semula jadi, tetapi telah diracun. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih bukanlah satu-satunya sultan yang diangkat pada usia yang muda. Penggantinya berumur 11 tahun ketika diangkat menjadi sultan pada tahun 1623, iaitu Sultan Murad IV. Masih lagi kisah tentang sultan di dalam Empayar Ottoman. Sultan Murad IV ataupun nama penuhnya Murad Oglu Ahmed I adalah sultan kepada Empayar Ottoman dari tahun 1623 sehingga tahun 1640. Sultan Muhammad IV menaiki takhta ketika dia berumur 11 tahun. Dilahirkan pada tahun 1612 dan mengambil ahli takhta pada tahun 1623 setelah kematian ayahandanya iaitu Sultan Ahmad I. Disebabkan umur dia yang masih remaja, pemerintahan Sultan Murad dinasihati dan dikawal oleh ibu dia dikenali sebagai Qasem Sultan dan juga beberapa saudara yang lain. Di awal pemerintahan Sultan Murad IV, dia menghadapi ancaman dari empayar lain yang melihat dia sebagai seorang sultan yang lemah, khususnya ancaman kepada kota Konstantinopel ataupun Istanbul, kota yang ditakluki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dahulu. Dibantu dengan penasihat dan kaum kerabat diraja, Sultan Muhammad IV gigih belajar mengenai hal ehwal negara dan mengambil alih sepenuhnya ketika dia berumur 21 tahun.
Semenjak itu, Sultan Murad IV berjaya mempertahankan kota Istanbul dari serangan pihak musuh. Di waktu pemerintahannya ini juga, ajaran Islam lebih diperketatkan. Dia mengharamkan penggunaan dan pengedaran tembakau dan alkohol, selain mengarahkan premis minuman keras ditutup serta-merta. Punca pendapatan negara juga berjaya ditingkatkan dan rakyat hidup dengan harmoni. Sultan Muhammad IV memastikan pemerintahannya adil dan saksama, tidak kira agama. Akhirnya, pada tahun 1640, Baginda meninggal dunia akibat penyakit sirkosis. Sultan keempat termuda di dalam senarai ini. 3. Raja Tutankhamun, 9 tahun. Raja Tutankhamun atau nama kelahirannya Tutankhamen adalah Firaun Mesir purba yang termuda, di mana dia menaiki takhta pada usia 9 tahun. Walaupun begitu, dia juga meninggal di usia yang masih remaja, iaitu pada umur 19 tahun. Dia memerintah zaman purba Mesir selama 10 tahun. Raja Tutankhamun ataupun dikenali sebagai Raja Tut lahir pada tahun 1342 dan menjadi raja pada tahun 1332 sebelum Masihi. Dia berkahwin dengan kakak tirinya iaitu Ankhesenamun dan mereka mempunyai 3 cahaya mata. Sepanjang pemerintahannya, Raja Tut memperkenalkan semula agama Silam Mesir dikenali sebagai poliistik yang diharamkan semasa pemerintahan ayahnya yang dikenali sebagai Akhenaten. Dia kemudian memulihkan amalan penyembahan berhala supaya rakyatnya hanya setia dengan Tuhan Amun, yaitu Tuhan Matahari. Dia juga menukar namanya dengan menambah Amun, menjadikan namanya Tutankhamun, seakan dia juga seperti Tuhan yang patut disembah. Namun begitu, Raja Tut menghidapi penyakit sikolis dan penyakit tulang menyebabkan kaki kirinya menjadi bengkak dan akhirnya lumpuh. Sekitar berumur 19 tahun, Raja Tut menghidapi malaria yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Jasadnya dimumiakan dan disimpan di sebuah makam. Pada tahun 1922, satu aktiviti penerokaan di Mesir menemui makam Raja Tut yang sudah berusia 3.200 tahun. Ia mula dikaji oleh ahli arkeologi dikenali sebagai Howard Carter dan juga Lord Carnarvon. Namun hanya selepas beberapa minggu penemuan makam Raja Tut, menurut laporan, Lord Carnarvon meninggal dunia akibat gigitan nyamuk di pipinya. Ada juga spekulasi yang mengatakan orang-orang yang terlibat di dalam aktiviti penerokaan makam Raja Tut ini juga menemui ajal ataupun menemui nasib yang malang. Kononnya ini berpunca dari sumpahan makam Raja Tut yang diganggu ketentramannya. Namun ada pihak yang menyangkal spekulasi ini dan mengatakan orang-orang yang meninggal ini sebenarnya sudah berusia dan sesetengah dari mereka memang mempunyai komplikasi di dalam kesehatan. Sehingga hari ini makam Raja Tut adalah antara makam yang terpelihara dan masih di dalam keadaan yang baik. 2. Raja Simeon Saxe-Coburg-Gotha, 6 tahun. Raja termuda seterusnya ialah Raja Saxe-Coburg-Gotha, dilahirkan pada tahun 1937 dan menaiki takhta di Bulgaria ketika berusia 6 tahun pada tahun 1943. Namun begitu, pemerintahannya hanya bertahan selama 3 tahun sebelum dibuang negara bersama dengan ibunya. Raja Simeon menaiki takhta sejurus selepas kematian ayahandanya, yaitu Raja Boris III yang disyaki meninggal akibat diracun. Pemerintahan Raja Simeon ketika itu dinasihati oleh pakciknya, iaitu Prince Cyril. Menteri Pertahanan Bulgaria dikenali sebagai Lieutenant General Nikolai Mikov dan juga Perdana Menteri Bogdan Filov. Namun begitu, semasa Perang Dunia Kedua dan setelah Bulgaria tidak lagi bersekutu dengan aliran kuasa Axis, Bulgaria diambil alih oleh tentera Soviet, menyebabkan ketiga-tiga penasihat Raja Simeon ini ditangkap dan dihukum bunuh di atas tuduhan rakan subahat musuh pihak Jerman. Pada tahun 1946, Raja Simeon dan ibunya iaitu Queen Lona digugurkan dari takhta diraja dan dibuang ke Spanyol. Sehinggalah pada tahun 1996, barulah Raja Simeon kembali ke tanah airnya, Bulgaria, dan menubuhkan organisasi yang dikenali sebagai National Movement Simeon II, NMSP. Secara langsung melantik Raja Simeon sebagai Perdana Menteri Bulgaria pada tahun 2001 sehinggalah tahun 2005. Kini, Raja Simeon tidak lagi aktif di dalam dunia politik dan kembali menetap di kediamannya di Bulgaria. Raja Simeon adalah satu-satunya ahli diraja yang pernah dilantik menjadi Perdana Menteri dan juga merupakan Raja Bulgaria yang terakhir yang masih hidup sehinggalah sekarang.
1. Raja Oyo, 3 tahun. Raja paling muda di dunia. Bukan pemerintah empayar, bukan pemerintah negara, tapi pemerintah satu kerajaan dikenali sebagai Kerajaan Toro yang terletak di antara sempadan di Uganda. Sewaktu zaman kegemilangan kerajaan ni, kawasan pemerintahan mereka meliputi sebahagian kawasan di Uganda, tapi tidak hari ini. Raja Oyo Nimbia Kabamba Iguru Rukidi IV menaiki takhta ketika umurnya baru berusia 3 tahun pada tahun 1995, sejurus selepas ayahandanya meninggal dunia. Dengan usia yang masih muda, pemerintahan Raja Oyo dinasihati oleh Presiden Uganda, iaitu Presiden Museveni, ibunya Queen Mother-Bess Kemigisa, makciknya Princess Elizabeth Bergaya dan Raja Buganda, iaitu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Tanggungjawab yang diletakkan di bahu Raja Oyo ini membuatkan dia mulai sedar. Walaupun hanya berumur 6 tahun, dia harus menjadi seorang pemimpin kepada lebih 2 juta penduduk, membuatkan Raja Oyo matang dengan cepat. Sepanjang pemerintahannya, dia amat mementingkan pemantapan dari segi kesihatan dan juga pendidikan di Kerajaan Toro. Raja Oyo juga melihat kepentingan memberikan kesedaran penularan HIV dan AIDS di kalangan anak muda di Toro, di mana visi dari kesedaran ini adalah untuk menghentikan penularan AIDS di Afrika menjelang tahun 2030. Kini, Raja Oyo sudah berusia 28 tahun. Dia telah memerintah selama 25 tahun dan masih lagi memerintah Kerajaan Toro sehingga hari ini, menjadikan dia raja yang paling muda dan masih memerintah sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara raja-raja yang paling muda di dunia. Siapa yang sangka ada raja yang berumur 6 tahun dan sekarang masih lagi memerintah. Di antara kisah-kisah raja di dalam senarai ini, mana satu yang anda rasa paling menarik? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan kalau anda suka dengan perkongsian sejarah dan menarik macam ni, mungkin saya akan kongsikan lebih banyak lagi pada masa hadapan. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan ada like, share dan subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video, ataupun tekan butang follow di Facebook. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.